Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas sami'ul 'alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an wa fahman mustaqiman wa hidayatan lis-shawab. Sifat-sifat yang dimakruhkan pada hayawan yang dibuat udhiyah. Ya, ada juga di antara binatang-binatang yang makruh kita berkorban dengannya. Mengikut fuqahaul Hanafiyah, mereka berkata dimakruhkan berkorban dengan hayawan yang terbelah telinganya. Dia terbelah ni maknanya tersoyok, dan yang cari telinga. Ya, kalau sekadar cari ni dia tak ada luruh lagi. Jadi cari gitu, atau makruh. Dan yang terpotong suatu daripada hujung telinga. Bila kata terpotong, dia putus. Telinga balik hujung atas tu dia putus selalu dah. Tapi sikit ya, tak banyak. Itu makruh kita buat kurban juga. Dan sebelah hadapan telinga dan juling matanya. Nate mata juling ada juga dah. Amak kau ya. Jadi binatang yang juling mata ni makruh kurban. Sisi pendapat ulama Hanafi. Ulama Syafi'i dah tengok tagilah. Kita ambil tahu maklumat dia tadi. Berkata fuqaha Malikiyah dimakruhkan yang terbelah telinga sama dengan Hanafi, dan yang tiada telinga pada asal, jadi asal kejadian. Daripada asal kejadian dia telinga tak ada dah. Dia beranak daripada ibu dia, telinga sudah tak ada. Maka hukum makruh kita buat kurban. Dan yang terpotong sedikit daripada telinga, hak terpotong sedikit daripada telinga, tak kira balik hujung ke balik mana, boleh kita buat kurban. Cuma makruh. Ini sama dengan pendapat ulama Hanafi di atas ni. Dan yang pecah, maksud pecah ni mana patah. Patah tanduk. Tanduk dia patah, makruh. Nasbah sah kurban tu sah semata, tapi makruh. Dan yang gugur sebahagian daripada giginya oleh kerana tuanya dan umpamanya. Jadi yang gugur gigi, yang luruh gigi, yang tangga gigi, hukum makruh juga. Dan kita tilik mazhab kita, apa yang dimakruhkan kita buat kurban. Fuqaha Syafi'iyah mereka berkata dimakruhkan berkorban dengan hayawan yang terbelah telinga, ataupun cari, ataupun berlubang. Kita tebuk ke, tebuk bubuh besi tu tak, ataupun dia cari, ataupun kita panggil dia soyok telinga dia. Boleh kita buat kurban, tapi makruh. Kita nak hak sempurna, hak tak ada sifat-sifat yang tersebut tu paling molek pada pendapat yang asah. Dan juga dimakruhkan hayawan yang tidak ada tanduk pada asalnya, asal kejadian tak ada tanduk daripada mula lagi, hukum makruh kita kurban. Dan yang terpatah tanduk, tanduk ada, lepas tu patah. Ni banyak orang duk tanya, apa hukum kita kurban lembu kita patah tanduk? Jawabnya boleh, tetapi hukum makruh. Tapi oleh sebab kita ada kadang orang kampung dia tak tahu, dia takut. Bila sebut kata lembu patah tanduk, jadi faham segera pada mereka nya tak boleh kurban. Padahal boleh. Cuma hukum makruh. Makruh tu. Jawab pe ada tak boleh, ada. Apa hukum lembu patah tanduk untuk buat kurban? Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Hak yang boleh kalau lembu kita. Kalau lembu orang tak boleh nak gerobak.
tu jawab suka-suka tu dak. Bukan kata mutlakon dak lah. Tanya dulu lembu siapa? Kalau lembu orang lain. Tak boleh gerbai bukan lembu kita. Tak, lembu kita boleh kita gerbai. Cuma hukum makruh situ. Dan yang tercabut sarung tanduk. Dia sarung dia bila dia lama tu dia tubik sarung dia akan tinggal puluh sarung hok dalam. Maka boleh juga kita nak gerbai tu. Seperti demikianlah berkata fuqaha Hanabilah, mana ulama Hambali, dimakruhkan yang terbelah, mana yang cari telinga dan yang berlubang telinga. Ini sama dengan mazhab Syafi'i ini, dan terpotong sewaktu daripada telinga, mana sedikit daripada telinga, akan tetapi hasillah memadai dengannya. Jadi kalau kita gerbai itu hukum dia sah. Nampak di sini dia tidak berlain mana dengan mazhab kita Syafi'i. Oleh kerana syarat diselamatkan daripada aib itu terlalu sukar sangat. Jadi kalau kita nak cari betul-betul lembu hak molek semua tu dia payah juga. Bukan kata tak ada langsung, dak ada, tapi payah kita nak cari nak hak sempurna 100% tu dia payah juga kadang-kadang. Sebab tu sah, cuma je hukum makruh. Pembahasan yang kelima, perkara yang disunatkan di dalam udhiyah dan makruhnya, dan barang yang disunatkan bagi mereka yang menghendaki berkurban. Jadi bila kita nak gerbai gapo gatik sunat, kita kena buat apa gatik yang makruh atas kita nak gerbai ni, kita akan sebut di sinilah. Berkata fuqaha Hanafiyah, dan disunatkan bagi orang berkorban sebelum korbannya ditamakkan hayawan udhiyah beberapa hari sebelum daripada tibanya hari raya. Nak molek lembu tu belum pada kita nak gerbai tu, kita beli balik tak rumah dulu boleh 2-3 hari. Kita tamak. Tak saya tamak tak apa, bubuh dalam kandai supaya tamak juga. Tapi kita duduk dalam kawasan kita belah habis 2-3 hari, kita hipung situ dulu. Sebab apa boleh kata sunat semacam tu? Kerana itu adalah merupakan cadangan kita untuk kurbah, untuk mendekati diri dengan ibadat gerbai. Bila kata lembu dah ni kita cadai siap dah ni. Ada lembu sepelah ni dah. Seminggu nak raya tu setengah dia hipung lembu dalam kandai penuh. Itu sunat kan? Dan muzahirkan kegemaran, mana suka untuk kita nak gerbai pada nak. Maka adalah baginya pahala dan balasan di sisi Allah Ta'ala. Dan juga disunatkan bahawa menuntunkan hayawan itu kepada tempat bersembelih. Kita yang juru nak gerbai sendiri ni, bila nak sembelih, walau kita sembelih tak pandai pun, kita heret tubik daripada kandai membawa kepada tempat yang kita nak sembelih. Tarik sendiri, kalau kita kuasa gagah lah. Kalau kita orang tak gerak, agak kata nak bahaya kepada kita, tak sah lah tu. Lembu besar, kita ni berjalan berbalkat. Lepas tu jangan. Tak sah. Mana kalau kita nak gerbai sunat, kita tarik lembu, bawa keluar daripada kandai ke tempat sembelih tu kita sendiri. Allah kalau panas sembelih, kita juga sembelih. Tak sah okey? Maka kita. Tapi bila kita tak pandai sembelih, kita wakil ke tukar sembelih. Boleh? Kita niat. Sebagai menuntun yang elok. Tarik tubik tu jangan duk tarik ke kasar. Tarik dengan molek-molek. Tarik sampai ke lembu rebah ke dia. Tarik dengan molek-molek, dengan slow-slow. Kalau dia tak segi, kita hamak alik punggung sikit. Dengan elok. Dan bahawa jangan ditarikkan dengan kaki. Kak tali di kaki tarik. Talih tu. Dia rebah patah. Satu masalah pula situ. Tak boleh kita nak gerbai pula. Dia patah kaki. Dimakruhkan bagi mereka yang membeli udhiyah itu memerahkan susunya. Kita nak ngaji mazhab Hanafi lagi ni. Ada mazhab Hanafi lagi. Bila kita beli seekor lembu, kita takdirkanlah kalau lembu tu lembu betina, maka kalau ada susu,
makruh kita perah susu kita buat minum. Kita tinggal di situ, rasa perah. Ataupun mengguntingkan bulu. Menggunting tu nak go di situ tulisnya tu. Tulisnya tak betul. Ataupun mengguntingkan bulu. Binatang yang kita nak buat gerbang, makruh kita gunting bulu dia. Bukan rambut kita dah. Hak tu bagi mereka nak buat gerbang, hak dia sendiri. Ini bulu kambing je. Orang Arab kadang-kadang kambing dia tu dia gunting buai bulu, dan bulu dia boleh ambil manfaat buat satu benda pula dia panggil. Bulu kambing, bulu kibah tu, bulu dia boleh buat satu benda tu. Boleh buat lemek, boleh buat baju, boleh buat tempat hamparan, boleh buat kapet, macam-macam boleh dia buat. Jadi kalau belum daripada kita nak gerbang, kita buai bulu dulu, hukum makruh. Dan hak ni tak ada orang buat ni, jaga mah kita tak ada ni. Dan ataupun mengambil manfaat dengannya, dengan bulu tadi, ataupun dengan binatang yang kita beli. Domainnya tak situ. Ataupun mengambil manfaat dengan dia, yakni dengan binatang udhiyah yang kita nak buat gerbang. Ambil guna dengan bahawa dinaikkannya ataupun lainnya. Kita beli lembu nak buat gerbang, lambat lagi. Bermolek kena musim galau padi. Akak galau dulu dengan lembu tu. Tengah hari di pagi sampai tengah hari petang pun kita buat galau. Lembu tu juga kita akan buat gerbang. Hukum makruh. Dah kita buat guna tu. Ataupun kita kata uta yang kita beli nak buat gerbang tu, duk tunggu masa ada lagi 2-3 minggu, kita buat tarik kayu dulu. Hukum makruh juga. Sebab kita ambil guna. Ataupun mengambil manfaat dengan dagingnya apabila disembelihkannya sebelum masuk waktu. Ni belum sembelih, dia tak masuk waktu, tak jadi gerbang di awal dah, kita sebut dah dulu tu. Kerana sudah ditakyinkannya untuk kurban. Dan dimakruhkan menjualkan udhiyah dalam mazhab apa ni? Dalam mazhab Hanafi ni. Dimakruhkan menjualkan daging gerbang. Kerana sudah ditakyinkan niat kurban, niat untuk mendekati diri ibadat kepada Allah dengan rupa kita kurban seekor lembu ataupun sebagainya, maka kita nak ambil jual tak boleh. Dalam Hanafi. Jadi kita boleh kata makruh ni maknanya kalau kita jual boleh. Cuma makruh ya dalam mazhab Hanafi. Dengan sebab dibelinya itu. Dan jika dijualkannya harus di sisi Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Anak murid Abu Hanifah sendiri tu. Imam Abu Hanifah dan juga pendapat bagi Muhammad Asy-Syaibani mengatakan kalau kita jual hukum harum. Boleh kita nak jual, tetapi wajib atasnya mengganti seumpamanya. Cuma kena beli hak lain ganti. Jadi tak ada pasal. Jual-jual beli hak lain ganti pula. Tak payah kita jual lah pakai guna hak tu selalu. Dan ataupun terlebih tinggi daripada beli hak comel lagi. Beli hak molek lagi, hak comel lagi. Kata Abu Yusuf, ni salah satu murid kepada Imam Abu Hanifah. Dan tidak harus dijual. Dijual akan dia akan udhiyah. Karena udhiyah itu menempati wakaf. Udhiyah ni mengikut pendapat bagi Abu Yusuf, serupa dengan wakaf. Serupa dengan barang yang kita wakaf. Barang kita wakaf kita nak jual tak boleh. Kita wakaf Quran untuk masjid, kita wakaf apa saja untuk barang hak tengah, tak boleh kita nak jual. Nah, tak boleh. Tanah wakaf pun nak jual tak boleh. Itu pendapat dalam mazhab Syafi'i. Adapun masalah kata istibdal tanah wakaf, kita dah sebut boleh kalau kita ambil pendapat dalam fuqaha Hanabilah. Tukar tanah wakaf. Sebab kalau kita biar taruh situ pun tak ada manfaat apa. Kita tukar jual, kita pergi beli di sini untuk buat tanah wakaf juga, maka dibolehkan istibdal. Dalam ulama Syafi'i mutlaqan. Bila kata mauquf, tak sah kita nak jual beli. Cuma nazir wakaf tu sebagai bercara je. Juru uruh nak jual tak boleh. Atau mazhab kita Syafi'i. Maka masalah daging kerbau ni sama dengan
benda mauquf, benda yang kita diwakaf tak sah nak berjual beli. Siapa kata? Abu Yusuf. Dan tidak harus dijualkan mauquf, barang yang diwakaf. Tafsir bagi mauquf tu, mauquf tu bahasa Arab, mana barang yang diwakaf, suatu yang diwakafkan, tu mauquf. Dan jika beranak hayawan udhiyah itu akan seekor anak, sebelum pada kita sembelih dia beranak seekor, maka disembelihkan anaknya serta ibunya. Anak-anak pun walah halus pun sembelih. Dalam pendapat fuqaha, ni hak Hanafi, hak Hanafi ni. Kita beli lembu seekor, perut dia besar dah. Ada lagi seminggu nak buat gerbel, belum sampai masa raya gerbel, lembu beranak. Lembu tu sembelih, kena sembelih. Sebab Hanafi kata masalah gerbel ni bukan hukum sunat, wajib. Gerbel wajib setiap tahun bagi mukallaf. Kalau kanak-kanak tu khilaf, kata setengah ambil harta wali, setengah ambil harta kanak-kanak lepas mari dah hukum tu. Maka bila wajib, lembu tu mesti kena sembelih anak tu pula, dan disembelihkan anaknya serta ibu. Anak kena sembelih juga. Lalu kan makan anak halus ni. Waktu halang lalu tak lalu. Makan telur turun tak turun, waktu makan boleh tak boleh, waktu halang. Tapi anak mesti kena sembelih. Pasal ibu kena sembelih, anak pun kena sembelih sepatutnya. Anak binatang gerbel. Dan jika dijualkannya, hendaklah disedekahkan dengan harganya. Jadi kalau kita jual anak binatang yang beranak saat itu, udhiyah tu, kita jual anak dia, ambil duit yang jual anak tu kita beri sedekah pada fuqara pula, ganti situ. Kerana ibunya itu ditakyinkan untuk berudhiyah, maka mengikut akan ibu itu oleh anaknya. Pasal ibu tu kita niat anak korban, anak pun dia akan tabik, dia akan mengikutkan hukum bagi ibu. Ya tak serupa dalam mazhab kalau bab sembelih sana. Jadi kita mafhum di sini, abad tu dalam pendapat ulama Hanafi kata bila kita sembelih ibu, anak kena sembelih sepatutnya kalau tu. Ulama Syafi'i kita ni, bila kita sembelih ibu, anak dalam perut tak payah kita sembelih dah, boleh kita makan kalau dia mati dengan sebab ibu. Dalam bab sembelih lah, bab sembelih itu hukum dia. Pada ketika berkorban itu disunatkan mereka yang hendak berkorban bahawa bersembelih dengan dirinya sendiri. Ni kalau kita pandai. Kalau kita pandai sembelih dengan tangan kita sendiri, bismillah sendirilah, tak payah suruh orang. Kalau kita pandai, kalau kita tak pandai, tengok jika kuasa atasnya, atas sembelih. Kalau kita kuasa sembelih, kita sembelih sendiri. Kerana itu sembelih udhiyah tu adalah kurbah. Kurbah ni mana mendekati diri kepada Allah dan mendapingkan diri untuk ibadat gerbel ni kepada Allah Ta'ala. Maka melakukan kurbah dengan sendiri itu afdal daripada tauliyah kepada orang lain. Ibadat gerbel ni kita sembelih, mana molek kita sembelih sendiri, dan kita wakil, kita serah kepada tukang sembelih. Lebih kita sembelih sendiri kalau kita pandai. Bila kita tak pandai, kita tauliyah, kita wakil kepada tukang sembelih, minta tolong, saya wakil ke tukang sembelih, tolong sembelihkan binatang gerbel saya, satu bahagian daripada 7, ataupun sekor selalu dah, boleh juga tu. Dengan dalilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqa mi'ata badanatin hadiyatan lil harami fanahara minha naifan wa sittina biyadihi syarifah. Banyak dia sembelih ni. Summa a'tal midyata sayyidana aliyan radhiyallahu anhu fanahara al-baqiyah. Maksudnya Rasulullah menghalaukan 100 ekor unta untuk hadiah kepada tanah haram Mekah. Masa Nabi kita masuk nak buat ibadat di tanah haram Mekah, dia bawa daripada unta Madinah tu 100 ekor. Banyak 100 ekor unta ni. Sekali dengan sahabat dia,
pada hari raya beliau menyembelihkan dengan tangannya sendiri lebih daripada 60 ekor. Banyak dah. Nabi semulih dengan tangan dia sendiri itu 60 ekor. Lebih pada 60. 60 berapa tak tahulah, tapi naifan dalam kaedah bilangan orang Arab ni 60 lebih. Dia tak sampai 70. 60 ekor lebih tu Nabi kita semulih dengan tangan dia sendiri. Ada lagi yang 30 lebih tu kemudian beliau memberikan pisau kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka bersembelih Sayyidina Ali akan yang baki lagi. Jadi Rasulullah semulih 60 lebih, baki lagi tu dia serah kepada menantu dia semulih pula. Sayyidina Ali tu menantu dia. Dua orang semulih 100 ekor. Semulih ya, lapah tu mungkin kita kata sahabat-sahabat. Tak. Dauta ni dia payah juga nak semulih. Nata yang besar ni. Uta dia semulih di bawah ni. Dia tekak panjang, dia bukan semulih di atas, di bawah kat dengan tubuh dia ni. Bukan semulih tinggi sekat dengan itu ya dak. Di bawah dia semulih. Kadang-kadang dia berdiri gitu dah, ambil pisau pernah. Pisau tajam benar lah, tajam benar. Dan jika seorang itu tidak pandai bersembelih, hendaklah diserahkan kepada seorang muslim yang lain untuk bersembelih baginya, atau panggil wakil ataupun taliyah, supaya dia bersembelih gerbai yang kita nak buat. Dan disunatkan bahawa berhadap orang yang bersembelih itu ke arah kiblat. Ini hukum sunat suku ni. Ini tak mesti dalam bak gerbai, dalam bak sembelih di sana ikutlah sembelih gapo saja pun, mulai gerbai ke, semulih kita nak makan daging ke, sunat kita berhadap ke arah kiblat. Hadap kiblat sunat. Kalau kita nak berhadap ke jihad lain pun boleh, sah, tapi sunat tu tak dapat kelebihan. Seperti dilakukan dan diperbuatkan oleh, dikerjakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahawa menyenggai. Menyenggai ni kita kecek kapur menyenggai. Lagu mana menyenggai? Kita tidur dia. Kita letak tidur sikit, kita pusing tekak. Dipanggil menyenggai. Baca menyenggai. Takut baca menyinging, menyingiang, tak erti pula. Kalau kita tidur menyenggai. Tidur. Kalau kita tidur muka hadap naik ke langit, tidur meletai dia panggil. Istalqa. Kalau ittaja'a, tidur menyengai ni, kita tidur masa kita tak tangan kita. Mengiring tak apa. Mengiring. Mengiring pun dia kecil juga, mengiring bahasa kita. Tapi ni binatang kita letak mengiring, kita semulih. Itu sunat kita. Akan hayawan itu di atas lambung yang kiri. Lambung ni pepeh tepi dia oleh kiri. Lambung ke kiri. Dan disunatkan muhadhir pada hayawan yang dikorbankannya. Karena sabda Nabi SAW bagi Siti Fatimah, ya Fatimatu qumi ila, baca qumi tu, qumi ila udhiyatiki, bagi salah, bagi silap, qumi ila udhiyatiki wa ashhadiha fa innahu yughfaru laki inda awwali qatratin taqturu min damiha kullu dhanbin amiltihi. Maksudnya, wahai Fatimah, berdirikanlah kepada udhiyah kau. Mana berdiri ni masa engkau nak gerbai ni, dia orang tina tak duk semulih. Bila Fatimah nak gerbai, dia wakil kepada tukang semulih Rasulullah kan. Maka Nabi kata bila nak sembelih, bakit berdiri dulu. Mari tempat sembelih ni. Maknanya kalau kita nak sembelih hari ni, kita nak gerbai, kita gini niat sudah, kita balik duduk rumah, tak ada masalah dah. Tapi nak molek masa letak pisah tu, tuwe punya yang kalau ambil bahagian daripada daging tu, we ada situ kok. Hak tu paling aula. Jadi kalau kita tak ada, sah dah. Kita serah duit, dia mau urus, kita bagi nama, dia mau niat gerbai untuk kita wakil, kita tauliah, maka sudah kita sah dah masalah ibadat gerbai kita. Tapi kita nak comel, kita hadir pada majlis tempat kita sembelih, serta hadirkannya. Sesungguhnya diampunkan bagi engkau di sisi setitik yang pertama kali daripada darah. Bila kita sembelih tak pisah darah pertama hak titik kena atas muka bumi tu,
maka Allah Taala ampunkan dosa-dosa hak tukar apa ni, dosa-dosa bagi orang yang buat kurban udhiyah. Akan sekali dosa yang engkau lakukan. Dan hendaklah berdoa orang yang berkorban dengan doanya. Ini orang nak buat gerbai lah. Kalau ada tempat sembelih tu baca doa ni kata Allahumma minka walaka salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita baca doa tu bila kita nak buat gerbai. Nak mulai ajar. Tukar sembelih ke orang yang juru uruh, kalau tuai gerbai ada sekali, tulis satu kertas, baca doa ni. Tak nak gerbai dah ni, ajar doa ni. Allahumma minka walaka. Sunat je kalau tak nak baca pun tak ada apa, tak ada boleh pahala tu ya. Bila baca dapat pahala. Sunat ni yusabu ala fi'lihi, la yu'aqabu ala tarki. Bila kita buat dapat ganjaran pahala, bila kita tinggal tak ada boleh apa. Dan disunatkan pada haiwan yang kurban itu yang gemuk. Ini sebut lepas kita. Yang elok, yang besar. Seafdal udhiyah itu kibah, warna putih, mempunyai tanduk. Ini pun lepas sebut makidah yang dikasihkan. Disunatkan alat untuk buat bersembelih itu tajam. Bisa je kena tajam, kalau tupu-tupu tak boleh. Tak. Bisa. Hak Nabi kita sembelih hutan ni 10 ekor tak ada itu, pisau apa bilah, apa putung tak tahu. Mungkin pisau seputung 90 ekor lebih. Serah senali pula 40, 30 lebih, 100 ekor semua. Pisau tajam tu. Tajam dah. Yang diperbuat daripada besi. Memang pisau je buat dengan besi semata dah. Sebab dalam hukum bak sembelih ni, kalau kita nak sembelih dengan kuku, dengan gigi, maka tak sah kita nak sembelih. Syarat kita nak sembelih, tak boleh kita sembelih dengan gigi, tak boleh kita nak sembelih dengan kuku. Dia kena alat ni. Kalau semilu buluh pun sah dah kita nak sembelih. Buluh kita soyak belah, semilu dia tajam. Maka kalau kita sembelih boleh dah. Cuma disunat kita kena pisah hak buat daripada besi supaya kita sembelih dah gitu. Disunatkan selepas daripada bersembelih itu menunggu sekadar zaman yang mesejukkan sembelihan itu. Binatang bila kita sembelih baru-baru, daging dia panas lagi. Kita tunggu sekejap, agak katanya sejuk daging, sekejap ya, bukan lama sangat. Serta tetap sekalian anggotanya. Anggota dia tu jadi senyap dan dia belakang dah. Kita tak bergerak dah. Ni lemu duk gelepar lagi, kita lapah dah tak boleh. Kalau dia habis senyap dulu, kita nak lapah bulu le kulit, boleh. Maka tidak dilapahkan sebelum sejuknya. Lapah bulu le, kupah. Kupah berulai, kita panggil lapah berulai sebelum pada tubuh dia tu sejuk, tak sunat. Mana kita nak lapah berulai kulit binatang gerbai ni selepas daripada kita tinggal masa sekejap, agak-agak kata dia sejuk tubuh dia dulu. Lepas tu kita lapah. Ini sunat je, sunat. Itu lebih kurang dari pendapat ulama Hanafi. Kata fuqahaul Malikiyah dan Syafi'iyah. Ini pendapat Al-Muzak, Syafi'i, dan juga pendapat ulama Maliki. Dan sebahagian daripada fuqaha Hanabilah, bukan semua tak, sebahagian ya. Disunatkan orang hendak berkorban itu setelah masuknya 10 bulan Zulhijjah. Ni kena faham molek ni, kita hurai dah. Masuk 10 bulan Zulhijjah, bukan masuk hari yang ke-10. Ya, ada beza tak dah? Maksud masuk 10 bulan Zulhijjah, 10 awal Zulhijjah. Mulai tarikh 1 Zulhijjah sampai ke tarikh 10 hari raya. Dalam tempoh 10 hari ini dalam mazhab kita Syafi'i, sunatnya bahawa tidak dicukurkan rambut. Kalau rambut kita ada tak sadar cukurlah, taruh hidup situ dulu.
Tidak menggerakkan kuku. Kuku pun kita taruh juga. Siapakah tempoh hari yang kita gerbai tu sehingga berkorban. Bila kita gerbai, baru boleh kita nak cukur rambut, kita nak potong, nak kerak kuku, nak cukur misah, boleh lah. Boleh lah. Bahkan dimakruhkan yang demikian. Jadi kalau kita buat juga, dia tak sampai tahap haram. Dia semuanya makruh ya. Sebab tu hukum dalam mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Maliki, bila masuk 1 bulan Zulhijjah, macam supaya kita lah ni duduk 5 hari ke berapa hari Zulhijjah dah, hukumnya makruh kita gunting rambut, makruh kita cukur rambut, makruh kita kerak kuku, makruh kita cukur misah janggut tu makruh dah awak dah tu. Tak. Janggut kita tu tak lihat tu, tak gerbai pun makruh dah tu. Maka makruh belaka banyak perkara yang makruh tu. Siapakah kita gerbai tu? Siapa kita gerbai? Sebahagian daripada fuqaha Hanabilah mereka berkata, demikianlah bercukur dan berkerak kuku itu adalah haram. Ulama Hambali kata, tapi bukan semua ni, sebahagian ulama Hambali. Ada setengah ulama Hambali mengatakan 1 bulan Zulhijjah dalam 10 hari awal tu, bagi mereka yang nak buat kurban tu hukum adalah haram. Siapakah berdosa pula? Siapakah berdosa hukum dia? Tapi kita tak pakai lah. Kita ambil hak kita, ada ayat dah kan? Mazhab kita ni hukum makruh. Makruh. Takut setengah tu pihak kata, makruh nu hari yang ke-10 dia kata, bukan 1 Zulhijjah. Tak, muraknya 10 Zulhijjah, 10 hari awal bulan Zulhijjah, bukan hari yang ke-10. Ibarat kata asrun. Iza dakhalat asru Zulhijjati, la kitab majmu', bila masuk 10 hari Zulhijjah, mana 10 awal. Bukan iza dakhalat al-ashiru min Zulhijjati. Ashir yang ke-10, asrun mana 10 awal hari Zulhijjah. Mana learning ni kalau orang nak gerbai tak sah potong kuku, gerak kuku tak sah. Taruh dulu. Bila sudah gerbai baru boleh kita potong tubik. Dalil mereka ialah hadis Ummu Salamah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iza ra'aitum hilal Zulhijjati." Tengok. Hilal Zulhijjah tu mana 1 awal bulan Zulhijjah tu. Anak bulan Zulhijjah dah. Situ. Wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa azfarihi. Artinya apabila kamu melihat anak bulan sehari bulan Zulhijjah, anak bulan dia kecil ya. Dia tak panggil qamarun, dia panggil hilal. Kalau qamarun ni hak besar dah. Agak namun dia banyak. Jadi hilal tu hak nampak supaya bira kening nampak sikit dah. Lalu dia kata tu mata setengah kan tak nampak, dia kena pakai alat teropong untuk tengok baru nampak anak bulan. Dia kecil sangat dia halus. Bila nampak 1 anak bulan Zulhijjah dan menghendaki seorang kamu berkorban, maka hendaklah menahankan diri rambut, menahankan diri akan rambutnya, daripada rambut dan kukunya. Jadi rambut jangan duk potong, kuku pun. Jadi kita situ barangkali yang betulnya daripada rambutnya, bukan diri tak. Menahankan daripada rambut maksudnya jangan kita duk cukur, jangan kita duk gunting, jangan kita duk kerak, cabut pun jangan juga, dan kuku pun sama. Tidak sah lagi bahawa ini pendapat adalah yang paling arjah. Ini pendapat kerana sahihnya hadis. Jadi tak sah lah, tak sah cukup, tak sah gapo. Para fuqahaul Hanafiyah mereka tidak berpendapat dimakruhkan demikian itu. Ulama Hanafi kata tak ada makruh, kita cabut, kita gapo. Oleh kerana tidak haram di atas orang berkorban itu jimuk, berpakaian. Orang masalah orang yang nak korban ni dia tidak serupa dengan orang muhrim. Hukum orang nak korban dia tak sama dengan orang ihram dengan haji dan umrah. Ini pendapat Hanafi lah.
Kerana kalau orang ihram dengan haji umrah, dia jimat tak boleh, dia nak pakai kain, aja pasal kain sarung pun tak boleh, kena pakai pakaian ihram. Maka orang yang nak gerban ni dia tak serupa hukum dengan orang yang ihram. Lalu tu masalah kerak kuku ke apa, hukum tidak jadi makruh dak desi mereka. Boleh kita nak potong. Hak tu hak ulama Hanafi, tak sebelah. Kita ambil hak kita tadi ulama Syafi'i hukum makruh situ. Ambil hak kita. Maka tidak dimakruhkan baginya bercukur rambut, berkerak kuku seperti mana seseorang itu tidak menghendaki kurban. Sama, gerbe tak ada makruh. Nak kerak kuku keraklah, nah. Supa di sini itu ulama Hanafiyah. Habis kata. Para jumhurul fuqaha berpendapat seperti fuqaha Hanafiyah juga. Jadi itulah kata jumhurul fuqaha di sini yang tiga lagi lah. Ulama Maliki, Syafi'i dan Hanabilah. Itu jumhur. Jadi mereka berpendapat seperti mana fuqaha Hanafi bahawa disunatkan berhadap hayawan yang disembelih itu ke arah kiblat di atas lambung yang kiri. Kita letak tidur jugalah, tak uyab tidur. Jika hayawan itu daripada lembu dan kambing. Jadi kalau unta tak kena tidur dah, maka dia semula berdiri. Lembu kita semula tidur, kalau unta semula berdiri gitu ya. Dia rebah sendiri dia. Dan sunat membaca doa bismillah wallahu akbar Allahumma hadza minka wa ilaika. Sunat baca tu. Dalilnya kerana hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zabaha yaumal 'id kabshaini summa qala hina wajjahahuma وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين بسم الله والله أكبر اللهم منك ولك an Muhammadin wa ummatih. Itu doa yang dibacakan oleh baginda Rasulullah. Jadi kita nak hafal tak ada dah, tulislah baca di kertas mudah. Dah gerbek. Nak hafal tak ada nak hafal dah. Rasulullah bersembelih 2 ekor kibas pada hari raya. Kemudian baginda berkata ketika mengadak sembelihannya itu dengan doanya wajjahtu wajhiya lillazi hingga akhir doa. Seandainya jika berkata seorang kemudian dari doa yang tersebut, Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Kita tambah pada doa saat ni boleh ke tak boleh? Tambah Allahumma taqabbal minni kama taqabbalta min Ibrahim khalilika. Maka iaitu tambah tu adalah elok. Comel lagi kena tambah. Itu banyak benda-benda doa. Kali kita ingat kita baca. Dan jika tersimpan di atas Bismillahirrahmanirrahim sahaja, doa-doa apa kita tak baca Bismillah, maka sungguhnya ia telah meninggalkan yang terlebih afdal. Jadi kita tinggal yang paling akmal. Habis setakat tu. Kita sambung lepas zuhur pula lah insya-Allah. Kita ni insya-Allah petang kali ataupun malam ni kita khatam insya-Allah dah lepas maghrib. Lepas isya tu mungkin kita akan sambung kitab Muwafiq Masbuk. Esok sebelah pagi tu sebelah pagilah dia pukul berapa tak tahu. Kita boleh khatam kitab Muwafiq Masbuk. Dan kitab Muwafiq Masbuk tu insya-Allah mudah kita masuki akan photostat. Kerana kitab tu tak ada. Bagi mereka kitab tu ada tak apalah, kerana tak nak bawa dia sikit lah. Photostat pun tak apa dah. Kita izin dibenarkan untuk photostat untuk buat belajar, buat mengaji.
Jadi sama tahu kita buat sekat dulu. Lepas zuhur kagailah pukul 3 tadi kita sambung. Para fuqaha Syafi'iyah mereka membilangkan 5 perkara disunatkan ketika bersembelih. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana fathul arifin wa qulubana wa ja'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.